kredit. Yang perkara ni akan dipaparkan dalam imbangan duga. Akan dipaparkan dalam imbangan duga. Okay, ni saya tak nak tunjuk. Ni saya tunjuk. Ni yang imbangan duga ni boleh tengok kat sini. Sebelah debit, sebelah kredit ni jumlah dia sama. Perniagaan apa sekalipun, duduklah negara mana ke, dekat mana-mana ke, perniagaan kecil ke, perniagaan besar ke, perniagaan services ke, perniagaan jual produk ke, jadi dropship ke dan sebagainya. Apabila merekod perakaunan dan merekod semua transaksi dalam perniagaan, setiap kali merekod, tak perlu tunggu akhir tahun. Walaupun kita baru menjalankan perniagaan 10 hari, selama 10 hari kita record tu, pada hari ke-10, dia punya debit dan kredit ni dia perlu sama. Jadi inilah perkara-perkara yang akan disenaraikan sebelah debit dan ini adalah perkara yang disenaraikan sebelah kredit. Okey. Contoh pertama dekat sebelah kredit ni kita ada equity pemilik. Okay, equity pemilik ni adalah modal lah, modal. Okay, yang seterusnya kita ada aset. Aset ni kita akan record sebelah debit. Okay. Yang seterusnya macam contohnya liability. Liability ni adalah tanggungan hutang perniagaan kan. So akan dicatat sebelah kredit dan seterusnya macam itulah. Jadi kedudukan dia ni sama ada sebelah debit dan kredit ni dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah sampai bila-bila lah. So yang konsep dia memang dah macam ni. Jadi bila dia tak berubah, bila kita masukkan dekat kategori akaun yang tepat dan jumlah yang tepat, dia akan mewujudkan dia persamaan perakaunan dia akan sama. Okey, setiap bulan boleh cek. Okey, setiap bulan sekurangnya boleh cek balance tak imbangan duga kita. Okey, perkara ni akan dipaparkan dalam imbangan duga. Okey, kalau tak sama, kita boleh tahulah yang catatan kita ni tak tepat lah. Maksud tak tepat tu mungkin ada salah satu akaun yang tak record ataupun jumlah yang kita masukkan mungkin dalam akaun, mungkin jumlah dalam akaun pertama ni 500 tapi kita masuk jumlah dalam akaun kedua ni 1000. Transaksi yang sama tapi jumlah yang berbeza. Okay? Untuk sebarang transaksi record ke dalam akaun yang berbeza perlu jumlah yang sama. Yang sama. Okay. Jadi bila kita dah tepat, dah tepat imbangan duga ni, barulah kita confident nak sediakan akaun perdagangan lain lah untuk rugi dan kunci kira-kira. Okey. Okay, ini perkara inilah yang akan dipaparkan dalam imbangan duga. Semualah, semua akaun yang terlibat yang masih ada baki dalam perniagaan kita akan disenaraikan dalam imbangan duga. Okay, sekarang pukul 10. Saya akan break dulu dalam 15 minit. So kita akan sambung sebab kita akan habis pukul 12 kan. Okey. Sebelum kita break saya akan pergi pada soalan dulu. Kepada Nordini ni tak jumpa lagi slide. Boleh slide atas je sikit. Ada Muhammad Azriah Shah ni ada share slide. Ada atas awak je sikit, ada slide ni. Dapat tak? Okey, ada soalan tadi. Makcik boleh tolong ulang tentang hasil kurang jelas. Okey. Soalan pada Johar Rizwan, dia tanya tentang hasil. Okey. Sekejap Okey, untuk hasil ni, dia lah hasil jualan kita lah. Hasil jualan harian, hasil jualan bulanan ke, hasil jualan tahunan. So dalam akaun ni dipanggil hasil atau jualan lah, kita tulis hasil atau jualan. So kalau jualan ni berlaku atau hasil ni berlaku, kita kutip hasil jualan, kita akan record jumlah jualan kita tu sebelah kredit. Dia dalam akaun jualan, okey, dia bentuk T tau macam ni kan, debit, kredit. Okey, ini adalah akaun dia. Okey, contohnya akaun yang ni adalah milik jualan. Kalau hasil tu bertambah, kita akan record contoh 5,000. Contohnya pada satu hari tu kita buat jualan kita 5,000. So customer bayar kita, jumlah customer yang bayar pada kita untuk jual produk ke servis ke 5,000. So jumlah 5,000 tu dalam akaun jualan kita akan record sebelah kredit. Okey, sebelah kredit. So kalau ada pengurangan hasil, pengurangan jualan, mungkinlah kita kena refund customer ke dan sebagainya, kita perlu record jumlah refund tu sebelah debit. So apabila akhir tahun kita akan kontra sebelah debit dan kredit untuk akaun jualan ni. So dia akan ada baki lah. Contohlah kita punya jualan harian tu 5,000. So kita kena pulangkan atau refund customer 500. So baki untuk akaun jualan kita tu ada 4,500. So 4,500 tu lah yang akan dihantar ke imbangan duga. Okay.
Okey, kalau Cik Johan tak faham, boleh spesifikkan lagi tak faham dekat mana Apa okey, Puan Hajar tanya apa maksud belanja untuk direkod di bahagian berkurang atau kredit. Okey. Maksud belanja ni, okey. Contoh belanja ni dia belanja operasi perniagaan. Contohnya macam pembelian alatan yang digunakan dalam perniagaan. Contoh macam kalau macam jahit baju tu, kalau beli gunting tu, itu adalah belanja. Okey, kalau macam bengkel-bengkel bengkel-bengkel membaiki kenderaan, kalau beli spana ke, screwdriver ke, sebab mungkinlah yang dah ada berkarat ke, yang dah ada tu patah ke, rosak ke, nak beli baru. Itu belanja. Okey, bayar gaji, bayar upah pekerja, bayar gaji staff, bayar komisen, bayar bonus, itu adalah belanja. Kalau bayar bil utility, bil air, bil elektrik, bil telefon yang digunakan dalam operasi perniagaan, itu belanja. Apa lagi? Kalau bayar apa-apa yuran untuk tujuan dalam perniagaan, contohlah saya buat sesi ni kan. Lepas tu saya minta yuran. So bayaran yuran untuk macam kelas-kelas macam ni boleh juga direkod dalam belanja. Okey. Yang lain-lain pun macam kita ada belanja minyak ke, bayar tol ke untuk tujuan perniagaan, boleh juga direkod dekat belanja. Okey. Dia perlu rekod sebelah debit lah. Kalau belanja berlaku akan rekod sebelah debit. Boleh tengok dekat imbangan duga ni. Boleh tengok dekat imbangan duga ni. Tengok dekat sini semua belanja direkod sebelah debit. Inilah maksud debit kredit tu. So baki semua total belanja yang berlaku selama setahun tu akan direkod sebelah debit. Contoh insurans, ni komputer, angkutan masuk ni macam postage lah, postage atau delivery, promosi atau periklanan, kita beli alat tulis untuk kegunaan admin ke, macam tu, periklanan, belanja derma, bayar gaji, bajar upah, itulah, itu semua contoh kategori belanja. Contoh kategori belanja. Okay, so apabila ada akaun belanja, semua belanja yang berlaku setahun tu perlu direkod sebelah debit. Sebelah debit. Okey. Soalan yang bagus daripada Encik Johan Rizwan ditanya, kenapa hasil bertambah di bahagian kredit bukan untung kita bertambah ke? Maksudnya debit. Okey. Dalam perakaunan, saya nak highlight kat sini. Dalam perakaunan, untuk kategori debit, untuk kategori akaun, untuk dicatat debit dan kredit ni, kita tak boleh pakai konsep apabila kita dapat hasil, apabila kita dapat duit, kita perlu rekod debit. Apabila kita biaya sesuatu belanja, apabila kita keluarkan duit untuk bayar apa-apa, apabila kita punya duit berkurang, kita perlu rekod sebelah kredit. Okey. Kita dalam akaun, kita tak boleh guna konsep tu. Kita memang tak boleh guna konsep tu. Sebab kalau kita guna konsep tu, kita akan rekod dalam akaun yang salah lah. Contoh kalau belanja ni, kita kata duit kita berkurang. So kita rekod sebelah kredit. Hasil ni bertambah, kita rekod sebelah kredit. Kita tak boleh rekod macam tu. Okey, sebabnya adalah dalam akaun ni selain konsep persamaan perakaunan, dia ada konsep catatan beregu. Okey, konsep catatan beregu di mana apabila kita merekod akaun hasil ni, okey, akaun yang akan efek ataupun akaun yang menjadi regu kepada akaun hasil, contohnya akaun yang akan berkawan dengan akaun hasil ni adalah akaun tunai. Okey, adalah akaun tunai. Apabila kita rekod hasil, sekejap saya nak cari satu. Saya bagi saya contoh sekejap. Saya tunjuklah senang. And show. Sekejap Saya nak buka. Saya nak buka new window. Sekejap saya tunjuk kenapa dia tak boleh pakai konsep apabila, tak apalah saya buat slide baru je. New slide.
Okey, contoh contoh. Saya masukkan table. Okey, tak perlu, tak perlu. Okey, contoh hasil tadi kan. Okey, hasil tu dalam akaun kita akan tulis jualan. Allah. Jualan. Okay. Okey, jualan jualan. Kenapa kita tak boleh pakai konsep bila kita dapat hasil ataupun bila kita dapat duit, kita perlu record kategori tu atau akaun jualan atau akaun hasil tu sebelah debit. Kenapa kena catat sebelah kredit? Okey. Okey, untuk akaun jualan, contohlah jualan harian kita masuk hari tu 2,000. So, kerana konsep catatan beregu, okey, ini adalah contoh konsep catatan beregu catatan beregu. Okey, contoh maksud catatan beregu ni apabila ada sebarang transaksi berlaku, dia akan efek kepada 2 atau lebih akaun. Okey, dia tak boleh record dalam satu akaun je. Contohnya untuk transaksi pertama bila jualan berlaku, kita tak boleh sekadar record jualan 2,000. So benda ni tak lengkap benda ni record ni tak lengkap atau record ni tak tepat. Okey, contoh. Sorry. Saya nak tunjuk sebab mungkin selain Cik Johan, mungkin ada juga yang mempersoalkan benda ni. Okay, debit dengan kredit kredit. Ni kredit debit kredit. Okey, kita tak boleh record jualan sahaja satu akaun. Okey, bila konsep catatan beregu ni, setiap akaun dia akan ada kawan. Okey, bila apa-apa sahaja transaksi berlaku, setiap akaun akan ada kawan. So bila jualan berlaku, kita dapat duit kan? Kita dapat hasil. Okey, kita dapat hasil. Salah ni kredit ni. Jualan kredit Okay, contohlah jualan yang berlaku tu, kita dapat tunai tunai di, tak kisahlah. Tak kisahlah tunai di tangan ke, tunai di bank ke. So apa yang kita perlu catat, catatan kedua yang kita perlu catat adalah tunai. Tunai. Okey, tunai ni, jualan ni hasil kita. Okey, hasil. Tunai ni adalah aset kita. Okey. Okay, saya nak tunjukkan kenapa kita tak boleh nak guna konsep kalau dapat hasil, kenapa record sebelah kredit, tak record sebelah debit. Okey. Kalau tengok dekat ni balik, okey, dekat ni, kita tengok untuk aset, kalau bertambah, kita perlu record sebelah debit. Okey. So, apabila kita terima tunai hasil jualan tu tadi, tunai tu adalah aset kita. So, apabila aset bertambah, kita perlu record sebelah debit. Okey, jadi kita akan record dekat sini. Dekat debit sebanyak 2,000. So untuk catatan beregu, kita record ke dalam 2 akaun dan untuk persamaan perakaunan kita dah ada persamaan sebelah debit dan kredit. Sebab itulah kita tak boleh guna konsep apabila ada hasil berlaku ataupun apabila kita nak buka akaun hasil, walaupun hasil tu bertambah, akaun jualan ni bertambah, kita tak boleh record dekat sebelah debit sebab kita kena consider juga another account yang pair dengan account jualan tu. Okey, contoh hasil ni tadilah. Okey, account yang berkawan dengan account jualan ni adalah account tunai. Okey, tunai ni merupakan kategori aset kita. Okey, sekejap yang kat tangan tu. Bila aset ni bertambah, kita perlu record sebagai debit. So beginilah dia punya rupa catatannya. Okey, sebelah debit dan sebelah kredit. Kita akan efek ke dalam 2 akaun. Dan kita akan mewujudkan persamaan perakaunan di mana sebelah debit dan sebelah kredit ni adalah sama. Saya harap Cik Johan faham kenapa kita tak boleh guna konsep bila merekod jualan sebelah kredit bukan sebelah debit. Macam tu. Kita kena consider lah. Macam belian dan belanja pun sama. Contoh kalau belian dan belanja, kejap saya tunjuk contoh senang, mudah terus. Okey, yang kedua. Contoh gaji pekerja gaji pekerja ni merupakan belanja merupakan belanja. So contoh kata gaji tahunan dia tu ataupun gaji bulanan dia tu 1,500. So untuk kategori belanja kita perlu record
1,500 ni sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Sebab apabila kita nak merekod apa duit, apa tunai kita nak merekod tunai keluar, sebab bila kita bayar gaji, duit kita atau aset kita berkurang kan. Tak kisahlah tunai di tangan ke, tunai dalam bank ke, yang perniagaan kita punyalah. So bila tunai ni iaitu merupakan aset kita berkurang, kita perlu rekod sebelah kredit. So kita kena consider dia punya pair account tu. Okey, kalau memanglah hasil tu kita punya pendapatan kita bertambah, tapi akaun yang pair dengan jualan tu akaun tunai. Tunai tu merupakan aset kita. Tunai jadi bila aset ni bertambah, jadi hasil ni kita tak boleh nak rekod sebelah kredit dah. Okay, kalau kita rekod sebelah debit semua 2000 kan. So sebelah kredit ni dia tak ada nilai, so dia tak mewujudkan persamaan perakaunan lah. Macam gaji pekerja pun sama. Kalau kita letak 1,500 dekat gaji pekerja, tunai 1,500, so dekat dekat debit ni tak ada jumlah lah. So dia tak mewujudkan persamaan perakaunan. Ataupun walaupun kita contohlah kita ada dua transaksi kan. Transaksi 1, transaksi 2. Kita letak 2,000 dekat sini, kita letak 1,500 kat sini. Dia masih juga tidak mewujudkan persamaan perakaunan. Sebab nanti kat sini jadi 4,000, kat sini jadi 3,000. Macam tu. Okey, kejap ya, saya habiskan soalan dekat chat dulu ya, kalau ada soalan yang nak tanya dekat video ni. So boleh faham semua, harap semua boleh faham kenapa kita tak boleh guna konsep tu. Yang ni macam kita belajar akaun dulu pun, benda ni kita hafal tau. Kita hafal di mana kita nak letak kategori ni sebelah debit atau kredit. Kita hafal, kita tak boleh guna konsep tu. Kenderaan atas nama sendiri boleh dikira sebagai aset untuk company kah? Dia macam ni, kalau beli dengan duit company dan bayar ansuran dengan duit company, boleh record dalam akaun. Kalau kata beli dengan duit personal dan dah habis bayar dah pun, atau bayar dengan duit personal, tak perlu record sebagai aset lah. Okey, kalau kata kita guna kereta tu sebagai transportation perniagaan, okey, boleh record macam duit minyak ke, tol ke dan sebagainya semasa kita berjalan perniagaan tu ke dalam akaun, okey, dalam kategori belanja. Okey, nanti saya rasa teknikal saya ada record, nanti saya share lah. Yang mana lambat-lambat tu saya boleh share video Okey, daripada Dos Syaris, kalau tak balance macam mana nak trace ya? Okey, saya bagi satu tips lah, tips yang biasa kita buat lah kalau macam account tak balance kan. Okey, step dia kalau kita nak, kalau account ni tak balance dan kita nak cari di mana punca dia, dia macam ni. Contoh dekat sini kita tengok kita punya persamaan 331,106, 331,106. Okey. Katakanlah yang tak balance tu RM6. Okey, contohlah dekat kredit ni lebih RM6, kat sini kurang RM6. Okey, dekat kredit ni lebih RM6, dekat debit ni kurang RM6. So yang pertama kita kena cari nilai yang tak sama tu. Okey. Okey. Bila kita dah tahu nilai yang tak sama tu RM6, so kita trace. Biasanya nilai RM6 ni nilai apa? Kalau kata ada stok yang bernilai RM6 atau ada jualan yang bernilai RM6 atau ada belanja yang bernilai RM6, kita cari dekat yang berkenaan lah. Contohnya kita ada beli stok yang bernilai RM6. So kita pergi dekat rekod belian, kita tengok di mana ada tak nilai RM6 tu. Dan bila kita jumpa transaksi yang bernilai RM6 tu, bila kita jumpa transaksi yang bernilai RM6 tu, kita check balik betul ke tak akaun yang kita masukkan dan betul tak jumlah ke dalam dua akaun yang kita masukkan. Maksudnya kalau akaun jualan RM6, akaun tunai pun perlu RM6. Ataupun kita cari je di mana transaksi yang ada RM6 tu. Biasanya dia ada single transaksi je yang tak sama ni. Bukan maksudnya satu transaksi, mungkin lebih transaksi, tapi ada single transaksi yang ada satu jumlah yang tak tally ni, macam tu. Ya, sistem ni kena guna laptop sebab kita develop guna Microsoft Excel. Yang mana telefon tak boleh baca coding dia. Kalau perniagaan bukan cash, macam mana nak buat imbangan duga setiap bulan? Okey. Daripada Cik Nurul Fatihah, dikata kalau perniagaan bukan cash, kalau awak buat perniagaan bukan cash,
Awak buat perniagaan macam mana tu? Sistem barter ke apa? Saya dia macam ni. Mungkin tak faham. Cik Nurul Fatihah ada tak? Perniagaan bukan cash ni maksudnya apa? Bukan cash di tangan ke? Maksudnya dia macam ni. Walaupun bukan cash di tangan, macam memang semua transaksi by online, dia tetap melibatkan tunai. So bila melibatkan tunai, kita memang perlu record. Okay? Kalau perniagaan yang tak melibatkan tunai tu, saya tak tahu perniagaan yang macam mana. Rasanya itulah kot maksud Nur Fatihah ni. Dia tak ada cash on hand. Dia semuanya secara online. Tak kisahlah perniagaan tu secara online ke, yang tak ada cash macam physical cash, tetap juga perlu direkod sebab nanti kita nak compare dengan bank statement. Dan setiap perniagaan apabila melibatkan tunai memang akan ada akan melibatkan semua akaun dan akan boleh menghasilkan imbangan duga. Nanti Cik Nur Fatihah kalau masih ada boleh bagi tahu saya apa maksud perniagaan bukan cash ni. Minyak kereta, gaji. Okey, F&B jenis, okey, daripada Al-Qarni Enterprise. Okey, kalau F&B jenis food stall, restoran biasa pun ada juga. Ditanya macam mana ada peralatan yang pakai buang kan? Akan masuk kategori mana? Untuk peralatan yang pakai buang itu adalah belanja. Macam kita guna dan kita buang. Sebab benda tu tak dibeli oleh customer dan bukan menjadi aset perniagaan. Jadi benda tu adalah kategori belanja. Macam restoran pun sama. Macam plastik pembungkusan, polystyrene, straw macam tu kan. Itu adalah belanja. Bukan aset. Aset ni dia bukan pakai buang. Aset ni adalah benda yang di mana bila kita bankrupt atau rugi, kita boleh jual balik untuk cover kita punya perniagaan. Beli premis adalah aset. Siti Roziawati, kenapa tak dengar ya? Dah join with audio ke? Ya, kena kontra. Debit credit ni kena kontra. Sebab dia konsep yang wajib dalam per-account ni adalah yang pertama, bukan yang pertama lah, salah satunya yang penting adalah catatan beregu dan yang kedua yang penting adalah persamaan per-accountan. Dia banyak lagi sebenarnya, cuma yang lain tu dia bukan secara teknikal lah, secara teori. Adakah sistem akan trace? Syaz, Cik Syaz tanya apa tadi? Adakah sistem? Betul, Encik Syaz. Sistem ni akan, macam sistem easy account nanti, dia akan untuk dia macam ni, untuk balance ni dia akan auto kira untuk kita. Tapi untuk yang tak balance tu, dia tak akan auto trace. Kita yang kena cari sendiri. Kita kena cari sendiri yang tak balance tu dekat mana. Ya, kalau sistem error kena check manual lah. Kena check manual. Jualan by term. Jualan by term ni maksudnya secara hutang je. Cik Nurul Fatihah. Dia walaupun jualan secara hutang, macam saya faham by term ni secara hutang lah kot. Okay, walaupun jualan secara hutang tetap juga perlu direkod dan dia akan mewujudkan imbangan duga. Imbangan duga ni dia tak melibatkan tunai keluar masuk tau. Dia melibatkan semua transaksi yang berlaku sama ada secara tunai atau secara hutang. Dia nak tunjuk apa transaksi yang berlaku dalam perniagaan kita selama setahun tu. Dia bukan nak tunjukkan berapa tunai yang kita dapat dan berapa tunai yang keluar. Yang itu dalam aliran tunai lah, dalam buku tunai. Dalam imbangan duga ni, dia nak tunjuk semua transaksi yang berlaku, jumlah transaksi yang berlaku dalam setahun perniagaan kita tu. Tak kisahlah secara tunai ke, secara hutang ke. Saya tak dapat slide. Nanti saya share balik kejap okey. Faham. Okey, Cik Nurul Fatihah ni dia buat jualan secara hutang lah. Contohnya sale bulan 1 dapat payment bulan 3 lah. Ini dipanggil yang tadi tu, yang tag accrue tadi tu. Okey, bila berlaku sale bulan 1, tetap juga perlu catat sales bulan 1 ni, tetapi secara hutang, okey. Dan apabila dapat payment bulan 3 tu, kita perlu catat bayaran diterima atau update penghutang saja. Okey, sekejap saya tunjuk contohlah sebab ada yang bertanya, mungkin yang lain ada juga soalan. Saya tunjuk new slide. New slide.
Okey, dekat sini Okey, saya tunjuk dekat sini. Sekejap Jualan secara hutang ni maksudnya kita bagi produk atau servis pada customer tapi customer belum bayar pada tarikh transaksi berlaku. Maksudnya dia bayar 2-3 hari kemudian ke, bulan depan ke dan sebagainya. Okey. Okey, contoh catatan ini adalah secara basic lah. Tapi dalam sistem nanti tak perlu nak record macam ni tapi ni saya tunjuk flow dia macam mana Okey, contoh pada 1/1. Oh my god. Contoh. Pada 1/1 ada berlaku jualan. Okey, sebanyak 2,000. Okey, 2,000. So, akaun yang kontra dengan jualan ni, apa yang kita perlu buat sebab kita tak terima tunai lagi masa ni. Okey, kita tak terima sebarang tunai lagi masa ni. Okey, apa yang kita perlu catat bersama akaun jualan secara hutang ni tadi adalah ini kalau record nama betulnya dia akan panggil hasil terakru. Contoh saya buat ni lah kategori jualan terakru. Jualan terakru ni maksudnya jualan secara hutang kita belum terima bayaran lagi. Apa yang kontra atau apa yang berkawan dengan jualan terakru ni adalah nama customer tu tadi. Atau nama customer, nama orang yang beli dengan kita secara hutang tu. Contohnya Aminah yang beli dengan kita secara hutang ni. So kita perlu record nama Aminah sebanyak 2,000. Okay. Jadi silap yang ni belah sini. Kenapa Aminah ni akan duduk sebelah debit? Sebab Aminah ni merupakan penghutang kita. Bila penghutang dia adalah aset kita sebab dia ada pegang duit kita. Jadi Aminah ni menjadi aset kita. Ini adalah hasil Hasil sama ada macam mana pun bentuk dia, tu maksudnya walaupun dia secara tunai atau secara hutang kita tetap letak dia sebelah kredit. Okey, Aminah ni merupakan aset kita akan record sebagai debit. Okey. Contohnya bila berlaku bayaran pada bulan 3, contoh 1 bulan 3. Okey. Apa akaun yang terlibat adalah kita akan mengurangkan akaun Aminah ni sebab Aminah ni dah bayar. So kita akan kurangkan akaun Aminah ni. Okey, Aminah ni tadi aset kita kan. So kita akan kurangkan akaun Aminah ni sebanyak dia bayar 2,000. Sekejap Okey, Aminah ni dia bayar 2,000. So kita akan kurangkan, kita kontrakan baliklah. Tadi akaun Aminah ni bertambah, kita record dekat debit. Bila akaun Aminah ni berkurang, kita akan record sebelah kredit. So apa yang berkawan dengan akaun Aminah ni tadi? Tunai. So tunai ni merupakan aset kita. Bila aset bertambah, kita akan record sebelah debit. Okey. Ini adalah teori atau konsep macam mana nak record kalau berlaku jualan secara hutang. Okey, jualan secara hutang. Dia tetap perlu direkod dan dia tetap akan menunjukkan imbang satu persamaan perakaunan lah, di mana sebelah sini 4,000, sebelah sini pun 4,000. Dia sama je. Okey, kalau jualan tunai pun samalah. Kita kalau ada jualan dan tunai, dia tetap 2,000 macam tu. So apa-apa transaksi yang berlaku dalam perniagaan pun dia akan tetap direkod dalam akaun dan akan tetap diwujudkan dalam imbangan duga. Macam tu So nanti close account ni dekat ledger lah. Nanti biasanya close account tu dekat ledger. Ledger tu dia macam, saya tunjuk contoh ledger. Ledger ni dibentuk T macam ni. So bila kita record sebelah debit sebelah kredit, kita akan close account dekat ledger ni. So baki ni lah nanti kita akan hantar ke imbangan duga. Kalau macam Aminah tadi dia dah bayar kan. Sekejap. Kalau macam Aminah ni dia dah bayar, jadi baki account dia tu dah kosong lah. So 2,000 macam contoh, kejap saya kecilkan dulu. Saya nak tunjuk macam mana kita nak close account dia tu secara ni lah konsep asasnya lah ni. Konsep asas dia macam mana kita nak tutup account Okey. Saya masukkan satu table.
Besar pula. Okey, contoh Contoh yang ni. Okey, contoh ni adalah akaun Aminah akaun Aminah. Aminah ni merupakan penghutang kita kan, merupakan aset kita. Ataupun kita letak nama penghutang lah. Okey, akaun Aminah ni. Okey, saya nak tunjuk macam mana kita nak close account Okey, akaun Aminah. Ini debit credit Sekejap saya tambahlah. Nak tunjukkan. Sekejap ya. Tak boleh lah. Tak apalah, tahulah kan ni debit credit kan. Okey. Contohlah pada 1/1 dia ada salah belah sini Okey. 1/1 dia ada buat kita ada buat transaksi jualan dengan dia sebanyak 2,000. So bila kita ada akaun Aminah macam ni, kita tahulah dan dia ni ada hutang dengan kita sebab jualan sebanyak 2,000. So bila 1/3 dia ada buat jualan, kita letak tunai lah. Kat sini kita terima tunai. Banyak sama juga 2,000. So apabila kita nak close account akhir tahun, kita akan tengok perbezaan dua ni. So kalau 2,000, kita dah kontrakan 2,000, so baki akaun Aminah ni kosong. So kita dah tak payah bawa, sekejap Kita dah tak payah bawa lah baki akaun Aminah ni. So dalam imbangan duga nanti, dah tak ada akaun Aminah tu. Kalau kata Aminah ni belum bayar, Aminah ni belum bayar, pada 1/3 ni kata belum bayar. So baki akaun Aminah masih ada lagi 2,000. So bila kita kontra macam ni, kita masih ada baki daripada penghutang Aminah ni 2,000. So kalau ada baki, kita akan hantar baki ni ke imbangan duga. Dia punya flow dia macam tu. Daripada journal ni tadi, kita akan buka ledger dia. Dan kita akan kontrakan kalau ada sebarang bayaran dan sebagainya. Dan baki untuk satu akaun ni, kalau masih ada baki, kita akan hantar ke imbangan duga. Kalau tak ada baki, dah tak payah hantar lah. Kiranya akhir tahun tu pada 31 hari bulan, kalau tak ada baki, kita dah tak payah hantar akaun Aminah ni ke imbangan duga. Contoh kita ada dekat sini ada penghutang macam ni kan. Macam ni ada penghutang Pelangi, hotel. Maksudnya dia ada baki belum bayar lah pada syarikat kita ni. Macam tu Okey, saya harap dapat faham. Nurul Fatihah dan lain-lain juga. Okey, Umi Isha tanya kalau buat baju kita beli kain tu anda apa ya? Okey, kalau beli kain macam yang dalam gulung tu kan, yang dah kita buat produk baju, kita buat production, baju tu adalah belian kain tu adalah stok kita. So bila beli kain tu kita record dalam belian atau boleh record dalam inventory. Belanja ni tak boleh, belanja ni dia bukan guna untuk produk akhir. Dia pakai buang macam tadi tu, atau kita akan repeat beli kalau rosak ke, kalau dah lupus ke dan sebagainya, kita beli baru. Macam untuk beli kain untuk buat produk jualan kita, itu adalah stok itu adalah stok. Baju tu bahan mentah kan? Betul. Baju kalau Mama Cuni tanya baju tu bahan mentah kan? Okey. Bergantung kalau produk kita adalah macam jual baju, baju tu kira stok kita lah, kira stok kita. Encik Azwani Ramli kalau beli freezer dan peralatan untuk catering aiskrim bukan aset kan? Ya. Itu merupakan aset. Tapi kalau macam peralatan yang kecil-kecil tu yang macam scoop aiskrim dan sebagainya, itu tak dikira aset lah. Itu tak dikira aset Kalau macam freezer, mesin aiskrim ke, itu aset lah. Nanti saya share slide aku inbox. Untuk bayar ansuran 2 kali jadi. Untuk Puan Hajar, kalau yuran pendaftaran kalau pelajar bayar yuran secara ansuran, konsep dia sama macam penghutang ni juga. Okey, kita perlu record nama dia dan dia adalah penghutang kita lah. So bila dia bayar, contohlah ni yuran kan. Okey, mungkinlah 1/2 dia bayar dulu 1,000. So kita catatlah 1,000. Contoh kita terima tunai kan. Tunai banyak 1,000.
Allah, 1/3 pula. 1/3, 1/3 dia bayar lagi. So kena catat macam ni lah. Tapi kalau guna sistem tu nanti tak payah catat macam ni pun. Nanti dia dah ada akaun masing-masing dah. Kejap Cuma ni nak tunjuk flow dia. Dia macam ni lah. So kalau untuk bayar ansuran pun sama. Dia sama juga macam jualan secara hutang ni. Kita akan update bayaran yang diterima setiap kali itulah. Betul. Untuk jualan ke, terima bayar yuran ke sebagainya, untuk jualan ni walaupun bayaran secara kita jual secara hutang, kita tak terima duit lagi, jualan ni tetap juga kena kira total jualan walaupun secara hutang, walaupun kita tak terima bayaran lagi dari customer. Okey. Masa belian kain tu masuk ada bahan mentah lah ya. Boleh, bahan mentah boleh, nak record dalam belian pun boleh. Tolong mute. Nur Hairuliza. Betul. Puan Nur Hairuliza dalam sistem easy account nanti dia terus masuk account. Dia tak ada journal. Nanti saya tunjuk. Okey, untuk Puan Hajar ni, kalau beli benda-benda kit untuk pelajar ni, kalau benda ni termasuk dalam yuran, ini adalah belian ya, ini adalah belian. Kalau kos-kos beli ni termasuk dalam yuran, ini adalah belian. Okey. Macam tu. Kalau benda ni tak termasuk dalam belian, memang guna daripada macam dana perniagaan, dana college dan sebagainya, itu adalah belanja. Tapi kalau termasuk dalam yuran pelajar, ini adalah belian Okey, saya jawab sekarang 10.36. Saya bagi masa rehat sampai sekejap. Sekarang dah tak ada soalan kot. Sekejap ni. Ada yang tak ni lagi ke? Okey. Sekejap Kalau ada soalan tulis je, nanti sebelum sambung saya jawab soalan balik. Okey, kita akan sambung dalam pukul 10.50 boleh? 10.50 Saya bagi kita rehat kejap sebelum saya masuk ke penggunaan sistem easy account tu sendiri. Nanti saya test slide balik. Okey. Saya bagi rehat 15 minit lah. Kita sambung 10.50 atau pukul 11. 10.50 lah. 10.50 saya akan sambung Okey, boleh. Okey, semua boleh pergi rehat dulu. Saya ni lah. Saya nak attach slide jap. Slide ni dah ni dah. Kejap Tadi ada yang share dekat atas ni. Tak ada. Ni dia. Kemerdekaan. Start. Isi account. Presentations. Okay. Attach. Macam mana? Nanti kita share video dekat Telegram Abdul Rahman niaga jalanan. Apa saya ni?
Jom masuk. Ya nangis, jom, ya nangis. Sakit lah kan? Abang, kepala abang sama berat. Ibu buat dah habis. Jom kita lampu jom. Okey. Terima kasih semua yang masih ada. Dah 10:03 kita boleh nak sambung. Okey. Harap semua boleh dengar. Kalau tak dengar boleh adjust balik setting, mungkin join with audio dan sebagainya. Tak boleh masuk Telegram. Apa nanti kita tengok yang lain-lain tu, Telegram ke apa Kalau ada nanti sepanjang yang saya bagi penerangan ni, kalau ada apa-apa soalan, kalau ada nak penerangan yang lebih jelas atau ada part-part yang tak faham, boleh tulis pertanyaan dekat chat Okay. Telegram not found. Okay, nanti saya bagi link balik.
Okey, saya akan sekejap kita saya enable content. Mana-mana yang ada sistem ni boleh buka. Ada bagi link untuk download kan. Kalau ada apa-apa bar kat atas ni, klik dulu enable content dan enable editing. Sekejap. Okey. Okey, so kita masukkan maklumat syarikat dulu. Okey, maklumat syarikat ni masuklah nama perniagaan dan sebagainya. Okey, untuk nombor pendaftaran ni kalau ada yang tak daftar dengan SSM lagi, masukkan dulu apa-apa nombor, alamat, masuklah. KT. So nombor handphone, so email. Record je seperti mana perniagaan kita punya profile. Okay, kalau tak ada nombor pendaftaran dengan SSM lagi, letak je dulu apa-apa nombor. Nanti kita boleh edit balik dekat letterhead. Contoh kat sini, kalau kata nak buang, kita double click je kat sini untuk edit. Boleh je buang macam tu. So bila kita update, kita record dah isi maklumat syarikat tu, dia akan keluar dekat sini dan akan keluar dekat receipt. Okay, dekat receipt sinilah. Saya besarkan sikit. Sorry. Dia akan keluar kat sini. Okay, yang kedua, perkara kedua yang kita boleh buat bila kita dah buka sistem ni adalah kita boleh tukar logo ni, logo perniagaan lah. Okay, cara nak tukar, klik je logo easy account ni dan delete. Macam tu. Dashboard, pergi dekat database pun sama, klik dan delete. So untuk upload apa logo, klik upload logo dan pilihlah apa-apa yang logo yang kita nak lah. Saya tak ada. Contoh. So kita boleh drag. Suka hatilah nak letak macam mana. Okay, dekat receipt pun sama, dia akan auto upload lah kat sini. Ni contoh ni letaklah apa-apa logo yang korang nak. Yang memang korang punya perniagaan punya logo kan. Okay. Dah tu kita tengok dekat database ni dia ada function ni lah. Kalau nak ke Facebook kita, YouTube channel dan apa-apa bantuan kat WhatsApp, boleh klik je. Saya besarkan sikit. Ini tarikh semasa. Saya lajukan sikit sebab kita ada 1 jam je. Ini tarikh semasa, tak payah usip. Memang tarikh tu dia tetap macam tu lah. Hari-hari dia akan berubah mengikut hari semasa. Okay, untuk database bagi tahun ni kita kena tukar mengikut tahun lah. Kalau kita nak record tahun ni, ya 2021. Kalau kita nak record tahun lepas, mungkin kita tak ada record yang complete lagi. Okay, klik sini, tukarlah 2020. So dia akan effect pada kalender, function kalender dalam sistem ni. So kalau untuk tahun depan 2022. Tapi untuk record tahun berlainan tak boleh record dalam satu file sebab ni file offline. Dia satu file ni untuk 1 tahun sahaja. So perlu download file baru dan tukar pada tahun baru sahaja. Okey, untuk senarai-senarai list kat bawah ni untuk database ni mengikut tajuk lah. Okay, untuk staff database ni mungkin kalau kita seorang je pekerja dalam perniagaan kita, boleh tulis admin atau tulis nama sendiri, tak kisah. Okay, kalau ada staff sale ke yang ataupun staff account yang guna untuk record ni, boleh letak nama mereka. Cara dia klik dan delete dan type saja. Okay, kalau kata orang tu dah berhenti dah tak atau tak nak guna dah nama ni, klik mana-mana yang tak nak tu dan delete sahaja. Untuk yang lain pun sama, kalau nak tambah klik dan type sahaja. Untuk delete, klik dan delete sahaja. Okay, untuk kategori belanja ni kita dah bagi beberapa contoh. Tapi untuk kategori belanja ni terpulang kepada kefahaman dan penggunaan masing-masing. Kalau nak buat English pun tak apa. Kalau nak macam sewa atau pajakan ni nak tukar pada sewa kedai. Macam gaji dan upah ni nak tulis gaji staff. Ini terpulang kepada kefahaman masing-masing dan macam yalah yang normally kita guna seharian lah. Macam tu minyak dan tol, elektrik dan air ni nak guna bil utility, macam nak sekalikan je kan. Bil telefon ni nak tulis bil telefon macam tu. Macam tu So kalau ada yang tak nak boleh delete, kalau ada tak cukup lagi boleh tambah dan type je. Okay. Okay, cara pembayaran seterusnya adalah cara pembayaran. Okay, cara pembayaran ni, okay, yang pertama tunai. Tunai ni wajib ada tunai ni menunjukkan tunai di tangan lah. Tunai di tangan. Okay, kita boleh tulis untuk kita lebih faham tunai di tangan tunai di tangan. Okay, dan yang seterusnya adalah kita perlu senaraikan
nama bank yang kita gunakan dalam perniagaan kita. Okey, contohnya dalam perniagaan kita, kita guna CIMB dan Maybank. So, kita kena tulis CIMB dan Maybank. Okay, kalau ada bank-bank lain pun, senaraikan je. Kalau tak nak, boleh delete sahaja. Okey, boleh delete je. Okay, untuk supplier dan pemiutang ni adalah kita masukkan semua nama supplier kita. Tak kisahlah kita beli secara tunai atau secara hutang. Okey, contoh saya masukkan kedai. Contoh saya masuk ke beberapa nama. Ini semua supplier. Tak kisahlah secara hutang atau secara tunai. Okey. Dan seterusnya untuk penghutang. Okey, untuk penghutang ni masukkan customer-customer yang berurusan dengan kita secara hutang atau macam yuran tadi boleh letak nama pelajar yang mana nak bayar secara ansuran. Okey, saya createkan beberapa nama. Okey, contoh. Jadi kat depan ni boleh ni lah macam apa-apa sahaja perkara yang berkaitan dengan perniagaan kita, listkan dulu dekat database ni. Okey, dekat database ni. Okey. Seterusnya, perkara pertama, ini saya anggapkan yang belum ada, saya nak terangkan kepada yang belum ada sistem ni dan yang belum pernah merekod perakaunan, yang tak ada basic ke. Okey, ni cara nak guna sistem ni lah. Okey, perkara pertama yang perlu record bila kita mula berniaga, okey, yang wajib kita record adalah yang pertama modal. Tadi ada soalan, kalau saya dapat geran dari kerajaan sebab PKP ni kan, itu ada GKP dan sebagainya, macam mana nak isi? Okey, kalau dapat geran dari kerajaan, ada dapat geran daripada institusi keusahawanan, kan, dan kita gunakan geran itu sepenuhnya atau tak kisahlah kita guna separuh ke sebagai modal, jumlah yang kita guna sebagai modal atau dana perniagaan tu kita perlu